Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada warga Surau Kampung Melayu. Cuma semangat raya tu dah kuranglah sikit. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung ayat yang seterusnya daripada surah As-Sajdah, ayat yang ke-21. Ya. Ayat yang ke-21. Pada pertemuan yang terakhir kita membaca beberapa ayat yang ayat terakhirnya ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Dan adapun orang-orang yang fasik itu, yakni orang-orang kafir, maka tempat kembali mereka, tempat menetap mereka adalah neraka. Setiap kali mereka ingin keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang dahulu kamu dustakan. Baik, itu ayat terakhir yang menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. Di saat mereka ingin keluar daripada neraka, Allah mengarahkan mereka dikembalikan ke dalamnya, dan mereka merasa azab neraka Allah yang penuh dengan kepedihan. Ini kita sambung ayat yang ke-21, firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Firman Allah yang bermaksud وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebahagian siksa yang dekat di dunia, dunal azabil akbar, sebelum ditimpakan kepada mereka azab yang lebih besar, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yakni kembali ke jalan yang benar. Mengenai ayat yang sedang kita baca ini, pengarang Safwatut Tafasir Dr. Muhammad Ali As-Sabuni menyentuh وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَقْرَبِ وَهُوَ عَذَابُ الدُّنْيَا مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْبَلَايَا وَالْمِحَنِ.
kami akan rasakan mereka daripada azab yang dekat, iaitu azab di dunia, daripada pembunuhan, dan daripada keadaan menjadi tawanan perang, dan daripada bala-bala bencana, dan juga mehnah tribulasi, yakni ujian-ujian kehidupan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah tidak terus biar orang kafir terus ke neraka, tapi sebenarnya di dunia Allah telah menguji mereka dengan ujian-ujian yang Allah sebut dengan bahasa azab. Allah uji mereka dengan ujian-ujian dunia, yang ujian itu disentuh sebagai al-azabul adna, azab yang dekat, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, manusia bila kena dugaan, dia akan kembali pada Allah. Kalau dia hidup dalam kesenangan semata-mata, dia akan lupa Allah. Berapa ramai ibu ayah boleh sampai ke masjid surau apabila ada bacaan Yasin untuk anaknya yang ambil SPM. Bila ada satu benda yang dia harapkan Allah, dia tahu tidak ada siapa boleh beri 9A pada anak dia, walaupun anak dia pelajar terbaik sekolah. Yang hanya boleh bagi Allah, masa tu dia cari Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah sentuh dalam Al-Quranul Karim, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima ila akhir ayat. Apabila kemudaratan itu datang kepada seorang manusia, dia akan menyeru kami ketika dia sedang berbaring, atau ketika dia duduk, atau ketika dia sedang berdiri. Manusia bila susah dia akan cari Allah. Jadi Allah saja bagi pada orang kafir seperti yang Allah uji kita, sebahagian daripada kesakitan, kesusahan dunia, supaya kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malangnya mereka tidak balik pada Allah, mereka jadi semakin sombong. Allah punya sayang sampai Allah kata, kami rasakan azab yang dekat, azab dunia, sebelum azab yang lebih besar. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. La'allahum yatubuna 'anil kufri wal ma'asi, mudah-mudahan mereka bertaubat dari kekufuran dan maksiat. Ya, baik muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, azab dunia ni ringan nak dibandingkan dengan azab neraka Allah. Kadang-kadang duk fikir tuan-tuan, kalau Allah jadikan kita hidup dalam kubur, dia tak siksa apa, dia biar kita hidup dalam kubur, dia beri nafas pada kita. Kita mati-mati, dia bagi balik roh mai duduk dalam jasad, dan kita hidup macam orang yang diberi makan dan minum, tapi duduk dalam keranda tu selama 10 tahun, 100 tahun. Tak siksa apa, tapi duduk dalam keranda cukup. Tuan-tuan bayang, rasa-rasa itu siksaan, itu sudah siksaan. Kalau Allah tak buat apa pun, Allah tak izin cacing mai makan daging kita, Allah tak izin ulat mai mamah telinga kita, Allah biar kita hidup tak diganggu apa, seolah-olah orang yang diberi makan dan minum, tapi duduk dalam keranda 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun sampai kiamat. Itu sudah cukup satu penyiksaan. Apatah lagi dia kaki berjalan pergi Maidin, Allah, dia patah kaki duduk dalam tu. Dia kata nak buat apa ni, duduk tidur dalam tu. Itu pun dah siksa. Tapi cerita dia azab kubur, apatah lagi azab kiamat, lebih dahsyat daripada itu. Muslimin muslimat dan rahmati Allah, dalam surah Ibrahim, dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada azab-azab ini. Allah menyebut, min waraihi jahannam, di hadapan ahli neraka itu ada jahannam, wa yusqa min ma'in
sadid, dan dia diberi minum daripada air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu, dia meneguk air nanah itu, walhal seakan-akan dia tidak mampu untuk terus meneguknya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, dan datang kepadanya sebab-sebab kematian dari setiap sudut, tetapi dia tetap tidak mati-mati. Wa min waraihi azabun ghalidh, dan di hadapannya itu azab yang keras, azab yang dahsyat. Ada 3 jenis azab yang Allah sebut dalam 2 ayat dari surah Ibrahim, ayat 16 dan ayat 17. Tapi sebelum saya sentuh itu, dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, perkataan wara, kalau orang mengaji bahasa Arab dia tahu wara maksud dia belakang, amam maksud dia depan. Dalam ayat tadi Allah menyebut min waraihi jahannam, di belakang ahli neraka itu ada jahannam. Tetapi kata ulama tafsir, di antaranya sahabat Nabi Ibnu Abbas, wara di sini makna al-wara amam, depan. Itu yang penting, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita tafsir Quran, kita tidak boleh lepas daripada penafsiran para ulama. Perkataan wara maksud dia belakang. Sepatutnya diterjemahkan ayat tadi min waraihi jahannam, di belakang ahli neraka itu ada jahannam. Tapi tak, ulama tafsir kata wara yang terjemahan dia belakang, itu bukan makna ayat. Dalam ayat ni min waraihi jahannam, maksud dia min amamihi jahannam, di hadapannya ada neraka jahannam. Baik muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang tu penting tafsiran ulama. Jadi tak cukup dengan kita pandai bahasa Arab boleh terjemah wara maksud dia belakang. Rupanya wara dalam ayat-ayat tertentu dalam Quran maksud dia amam, maksud dia di hadapan. Baik, ada 3 azab Allah cerita. Yang pertamanya yang Tok Guru dulu duk cerita, minum air nanah. Allahu akbar. Tuan-tuan boleh bayang ada orang kena bisui sampai besar buah apple, tekan keluar memancut. Bisui tu kalau bagi kat kita, gamak kita minum teguk. Allahu akbar. Ahli neraka akan teguk, walaupun Allah kata yatajarra'uhu, dia meneguknya, wala yakadu yusiru, hampir-hampir tak boleh masuk, tapi masuk juga. Dia minum macam minum 100%. Subhanallah. Benda kotor tak ada orang mau, kecuali badangnya. Kenal badang yang makan muntah jin, tu pun cerita mohong. Badang dia nak jadi kuat, dia makan muntah jin. Orang lain tak ada yang sanggup. Jadi yang pertama sadid, ayak nanah, wallahiyazubillah min zalik. Yang ni pun dah cukup mengerikan. Yang kedua, Allah sebut wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, datang kepada dia kematian daripada setiap sudut, tapi dia tak mati-mati. Maksud ayat ni, sebab bagi mati mai bertubi-tubi, tapi dia duduk hidup situ. Nabi tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, orang yang tidak semayang menghantukkan kepalanya ke dinding, kepala pecah. Kepala pecah ni sebab mati, tapi malangnya pecah terborai kepala baru Allah ganti. Hantuk balik, pecah balik, tak jadi. Contoh dalam ayat Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Dalam surah An-Nisa Allah menyebut tiap-tiap kali kulit mereka nadijat, ahraqat, insyawat, kulit tu masak hangus hitam. Bila mereka dibakar, kulit mereka jadi hitam. Bila hitam tidak ada deria sakit. Tiap-tiap kali jadi hitam, jadi hangus, kami ganti kulit yang baru supaya mereka merasa azab. Jadi terbakar satu badan, ihtiraqan tamman, kata para ulama, terbakar sempurna, itu sebab bagi mati. Kalau satu orang tengah tidur di rumah dia, tiba-tiba jadi kebakaran, dia terbakar seluruh badan, biasanya itu sebab bagi mati. Dia biasanya mati.
Tapi peliknya ahli neraka, Allah bakar dia, bakar yang sepenuh, semua terbakar. Tiba-tiba Allah jadikan dia hidup lagi, kulit berganti baru, bakar balik, jadi hitam balik kulit, hilang deria sakit, ganti kulit baru, ada deria sakit balik, bakar balik, hitam balik. Begitulah seterusnya sampai bila-bila tidak ada penghujungnya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, itu yang kedua. Mai setiap sudut kematian, benda-benda hak boleh bawa dia mati, dia tak mati-mati, duk hidup situ. Pasal Allah nak bagi dia terus rasa azab. Kalau dia mati senang, dia tidak ada mati lagi. Yang ketiga, sesudah itu ada azab yang pedih, azabun ghalidh, azab yang dahsyat yang kita tidak boleh bayangkan bagaimana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada depa hantar gambar satu video, rakaman video seorang pendaki yang mendaki ke kawasan gunung berapi. Ketika itu magma gunung berapi itu, cairan di dalam gunung berapi itu sedang menggelegak, duk bluk 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 bluk. Tuan-tuan boleh bayang macam orang nak buat pedang, dipanaskan ayak tu sampai menggelegak, merah menyala. Subhanallah, besi tu jadi merah. Macam tu keadaan magma gunung berapi. Dalam rakaman tu dibawa datang bacaan qari yang membaca ayat-ayat tentang neraka. Subhanallah, kita duk bayang kalau gunung berapi ni, kalau pendaki tu tergelincak jatuh, memang dia mati. Dan gunung berapi itu terlalu ringan bila dibandingkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya, kalaulah orang tu ahli neraka, kalau dia jatuh dalam style gunung berapi ni, dia akan hidup balik, jatuh balik, hidup balik, jatuh balik, terbakar balik. Ya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Allah kata penyayang, dan dia kata kami rasakan kepada orang-orang kafir, orang-orang Islam yang banyak buat dosa ni, azab di dunia. Maksud dia azab yang mana Allah hantar supaya dia beringat, jangan sampai bertemu dengan al-azabul akbar, azab yang lebih dahsyat di akhirat. Baik, jadi Allah sayang supaya Allah nak depa balik-balik. Baik, muslimin muslimat dan rahmat Allah, sambung ayat yang ke-22. Terkejut lagi. Ayat yang ke-22. Firman Allah Subhanahu wa taala, tutup dah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Firman Allah dalam ayat yang seterusnya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapa yang lebih zalim daripada mereka yang disebutkan kepadanya ayat-ayat Tuhan mereka, kemudian mereka berpaling daripada ayat-ayat itu. Subhanallah. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami atas orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang di dunia ini mendustakan ayat-ayat kami, kami pasti menjadi muntaqimun, orang-orang yang akan membalas. Kami atas dosa-dosa orang-orang yang tidak mau beriman, kami akan balas mereka itu. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, Allah kata siapa lebih teruk orang hak disebutkan padanya ayat-ayat Tuhan mereka, kemudian mereka berpaling daripadanya. Disebutkan pada dia ayat-ayat Allah, diperingatkan pada dia, dia enggan untuk menerimanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah, hadis yang tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah biasa dengar, Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba.
tiap-tiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Sahabat pelik, adakah orang yang enggan masuk syurga? Maka sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka bertanya, wahai utusan Allah, siapa yang enggan, yakni siapa yang tidak sudi untuk masuk ke dalam syurga? Maka Nabi SAW menjawab, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa mentaati aku, dialah yang pasti akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang menderhakai aku, dialah orang yang enggan itu, orang yang tidak mahu ke syurga. Hadis ni mengajak kita bahawa tiap-tiap umat Nabi peluang dia ke syurga memang cukup cerah. Dia sendiri nak bentuk diri dia supaya jadi orang yang taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, ketaatan pada Nabi itu sudah pasti adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ni rumah dekat Masjid Surau, mai sebulan sekali cerai semua. Cerai semua. Rumah dekat tapi tak boleh sampai sayang. Kadang-kadang rumah dalam tu, takdir Allah, ada seorang ustaz diwakafkan pada dia sebidang tanah tepi rumah dia. Rumah dia hak duk tengah dalam tu, oleh kerana ustaz ni pergi buat pondok, harga tanah jadi naik sikit. Pondok duk tepi rumah dia, orang mai berduyun-duyun daripada segenap ceruk daerah dia bawa kitab tiap-tiap hari Sabtu. Dia tak pergi sampai ke sudah, padahal dialah rumah yang paling dekat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kena ambil peluang untuk masuk ke dalam syurga. Orang tak mau, maka dia orang yang enggan masuk ke syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya baru mimpi menyampaikan satu pembentangan tentang Tarannum, Murattal, Hijaz dan Nahwan. Ada sebuah ma'had tahfiz, dia jemput saya pergi ke Yan, dia buat program di Yan. Jadi jemput saya untuk ajak anak-anak didik mereka membaca Al-Quran, mengalunkan Quran dengan Tarannum, Hijaz dan juga Nahwan. Saya pun pergi. Kemudian bila saya pergi, saya berjumpa dengan salah seorang guru mereka yang merupakan junior saya, walaupun saya tak sempat jumpa masa di Mesir dulu. Jadi rupanya dia dah lama duk cari saya. Dia dah lama duk cari saya nak jumpa. Dan rupanya masa dia duduk di Shubra Mesir, dia menempati rumah saya. Saya masa duduk Mesir duduk rumah tu, dia pun bila sampai di Mesir duduk rumah tu. Jadi dia kata lama nak jumpa Ustaz Anip ni, nak tanya satu benda. Saya kata nak tanya apa? Dak Ustaz, nak tanya dekat tepi dinding tempat Ustaz duduk tidur dulu, katil tu ada tulis, persetan kau tidur, nyah kau dari hidupku. Saya pelekat satu kertas itu saya saja bagi semangat kat diri saya. Saya tulis di situ, persetan kau tidur, nyah kau daripada hidupku. Dia tanya, saya nak tanya Ustaz tip-tip, saya apa Ustaz tulis tu? Saya kata, saya apa tulis apa, memang aku kaki tidur. Memang kita kaki tidur. Jadi nak bagi semangat sikit supaya jangan tidur kerak. Muslimin muslimat dirahmati Allah, satu saya seronoklah pasal dia duduk rumah tu. Masa saya sampai Mesir dulu, biasanya rumah lain, rumah orang Arab yang disewa ni diteroka dah oleh abang-abang senior. Masa saya sampai tu, saya pergi cari rumah baru. Kebetulan dapatlah sebuah rumah. Masa pergi tengok tu, dengan itik pun ada dalam rumah. Dia belah dengan itik penuh dalam rumah. Rumah 2 tingkat, bawah macam gudang. Yang tu lah bakal jadi rumah kami. Dia belah itik bawah tu.
atas rumah dia. Jadi masa pergi tengok tu, dengan itik pun duk penuh lagi dalam tempat yang bakal menjadi rumah kami. Tapi seminggu kemudian barulah dia bersihkan, dan alhamdulillah dapatlah sewa rumah tu, walaupun taklah macam rumah orang lain elok. Kira kami ni antara rumah yang paling buruk lah. Tapi sewa dia, kata ustaz ni masih tak naik, duk 400 genih sampai ke hari ni. Rumah lain dah 1000 junai, ada yang 1500 dan sebagainya. Apa yang saya seronok lagi tuan-tuan, cerita ni bukan cerita untuk nak habaq apa pun, ni bukan ada kelebihan apa. Apa yang saya seronok, ustaz dia cerita kat saya. Ustaz tahu, bila ustaz balik, junior ustaz tu pesan kat kami, teruskan apa yang ustaz buat. Apa dia anak duk buat dulu? Ustaz duk hantar teh dekat syekh. Dulu masa saya duduk Mesir, oleh kerana rumah kami tu paling dekat dengan tempat pengajian dan dekat sekali dengan tempat tasmi', tempat guru-guru duduk dalam masjid tu. Jadi anak murid akan main masjid Khazan Darah tu mengaji Quran. Rumah saya tu paling dekat. Paling dekat. Jadi saya duk pergi hantar teh, mencuh panas-panas, duk pergi hantar dekat 3 orang syekh masa tu. Jadi rupanya bila saya balik, junior saya dia ambil alih, budak Kelantan. Habis dia balik, dia pesan sebelum dia balik, tolong buat benda ni sampai seterusnya, pi hantar teh dekat syekh. Yang ni senior kita telah mulakan. Siapa ustaz ni? Muslimat rahmati Allah. Jadi rupanya ada benda hak kita tak tahu, kata orang ikut, rupanya mereka ikut. Alhamdulillah, muslimat rahmati Allah. Hantar teh ni bukanlah satu benda kebanggaan apapun, cuma dah rumah kita paling dekat, kita pergi hantar. Tapi saya seronok bila dengar kata rupanya masih diteruskan oleh junior-junior seterusnya. Alhamdulillah. Baik, cerita tu nak abang apa? Ambil peluang tang mana dan untuk cari jalan ahli syurga, cari jalan. Kerana jangan sampai didatangkan pada kita ayat demi ayat, dah mai kot ni, sagi panggil penceramah dalam TV mai, masjid banyak beribu, dia tak mai. Sagi kok ada Syekh Masjidil Haram ke mai tumpang mai semayang di masjid kat rumah dia haram pun buat tak tahu ya. Tak ada apa, bagi dia semua ni benda biasa. Mai Ramadan dia masih biasa, tak ada rasa nak tambah amalan, maka yang tu malah. Baik, muslimat rahmati Allah. Pun begitu ayat ini lebih kepada orang-orang kafir, yang Allah sebut siapa yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan kepada dia ayat-ayat Tuhannya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling daripadanya. Seakan-akan dia ni orang Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah, siapa taat pada aku dia akan ke syurga, wa man asani faqad aba, siapa yang derhaka dia itulah orang yang enggan masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, muslimat rahmati Allah, kita masuk cerita yang menyentuh tentang Nabi Musa dan juga Taurah yang diterimanya. Firman Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسرائيل. Firman Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, dan telah kami turunkan, kami datangkan kepada Musa al-kitab, yakni a'tayna Musa at-Taurah, kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurah. Fala takum fi miryatin min liqa'ih,
maka wahai Muhammad, jangan engkau berada di dalam keraguan daripada pertemuan dengan dia. Min liqa'ih, pertemuan dengannya. Yang tu ada dua pandangan yang paling masyhur. Saya sebut dulu yang disentuh oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, fala takun ya Muhammadu fi syakkin min talaqqil Quran kama talaqqa Musa at-Taurah. Wahai Muhammad, jangan engkau berada dalam syak, ragu-ragu ketika penerimaan Al-Quran, seperti mana Musa telah menerima At-Taurah itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pandangan pertama maksud fala takum fi miryatin min liqa'i, jangan kamu ragu dengan pertemuan dengan dia. Maksud dia, wahai Muhammad, jangan ragu-ragu ketika penerimaan Al-Quran. Quran turun dalam hati hang melalui Jibril, jangan rasa ragu-ragu, kok ini daripada syaitan kah? Dah. Macam mana Musa terima Taurat, macam itulah hang terima Al-Quran Karim. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi banyak juga para mufassir, saya sempat tengok juga tafsir Al-Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, pandangan yang kedua ni telah dipandang lebih kuat oleh Imam Al-Baghawi. Ramai juga ulama yang cenderung kepada pandangan itu, iaitu ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء موسى. Telah berpandangan sebahagian ahli tafsir bahawa dhamir di sini, kata nama di sini adalah merujuk kepada Musa, iaitu maksudnya menjadi janganlah engkau merasa syak dengan pertemuan dengan Musa. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dia cerita dia pada perkataan min liqa'ih, daripada pertemuan dengannya. Jangan engkau rasa ragu, min liqa'ihi, ha tu hi, dengan pertemuan dengannya. Nya tu siapa? Pandangan pertama kata nya tu Al-Quran, jangan rasa ragu dengan Quran yang turun pada hang. Pandangan yang kedua yang disebut dalam Ma'alimut Tanzil oleh Al-Baghawi dan ulama-ulama tafsir yang lain, nya tu jangan engkau rasa ragu dengan pertemuan dengannya, nya tu Musa. Pasal Nabi pernah bertemu Nabi Musa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Musa seperti seorang lelaki daripada kabilah Bani Shanu'ah. Bani Shanu'ah ni orang Yaman. Hidung mereka tak tinggi macam orang Arab biasa, dia rendah sikit. Tapi orang Arab memang hidung tinggi, cuma mereka ni kurang sikit. Baik. Kemudian mereka terkenal dengan kulit yang tidak seputih orang Arab. Kulit mereka seperti kulit kita orang Melayu. Maksud dia kecoklatan. Jadi Nabi kata, aku tengok Musa, dia macam lelaki Bani Shanu'ah. Bani Shanu'ah di Yaman, hidung mereka tidak semancung orang Arab yang lain. Yang kedua, mereka terkenal dengan kulit yang tidak seputih orang Arab yang lain. Kulit mereka sawo matang, kecoklatan seperti kulit kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi jangan main kat saya, ustaz, macam kulit saya lah, kulit Nabi Musa. Mana kita biasa tengok, cuma Nabi sebut lagu tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kita rasa pandangan yang kedua ni juga patut kita ambil berat, kerana boleh jadi pandangan yang kedua ni lebih dekat dengan kefahaman kita. Jadi jangan engkau rasa ragu dengan pertemuan dengan Nabi Musa. Hak engkau jumpa tu betul dah Musa alaihissalam. Baik. Kemudian disentuh di sini, waja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai hidayah kepada Bani Israel. Dia di sini maksud dia Taurah itu. Taurah itu jadi hidayah kepada orang Bani Israel. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Macam mana Al-Quran jadi hidayah untuk kita, macam itulah Taurah jadi pembawa hidayah bagi orang-orang daripada keturunan Bani Israel. Siapa yang pegang Quran, insya-Allah dia berada di atas jalan hidayah. Siapa yang tolak Quran, walaupun dia cerdik mana pun, maka dia jauh daripada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita ambil contoh, saya ambil contoh, orang ini dia banyak guna akal, dia banyak guna akal. Sedangkan ada benda yang tak masuk akal, yang kadang-kadang datang melalui hadis Nabi. Walaupun hadis, kena ingat Allah menyebut dalam Quran, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang dibawa datang oleh Rasul, maka ambil, terima. Saya ambil contoh, baru ni saya baca Tafsirul Ihsan di sebuah masjid. Kita berada pada jilid 1 sampai pada cerita dalam surah An-Nisa, cerita bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, jumlah isterinya adalah 1000 orang. Dalam Tafsirul Ihsan disentuh oleh pengarang bekas Qadi di Jitra Kedah, Qadi Muhammad Sa'id bin Umar, yang merupakan penakalan atau dipetik daripada kitab lain yang lebih besar. Isteri Nabi Sulaiman, Solomon ni, isteri dia sampai 1000 orang. Ramai. Dan kita tidak pasti riwayat ini, tapi saya petik dalam huraian saya, ada sebuah hadis sahih Bukhari. Ada hadis sahih Bukhari, pernah satu malam Nabi Sulaiman kata, aku akan menyetubuhi isteri-isteriku yang 90 orang ini dalam satu malam. Maksud dia, malam ni aku akan berjimat dengan 90 orang isteriku. Satu malam 90 orang isteri, supaya aku harap dari tiap-tiap isteri akan lahir seorang pejuang. Akhirnya, oleh kerana Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya-Allah, dengan izin Allah, maka yang lahir dalam satu riwayat, dalam riwayat Bukhari ni kata nisfu insanin, setengah manusia. Dalam riwayat yang lain kata syiqqu rajulin, sebelah lelaki. Apa maknanya? Wallahu alam. Tuan-tuan boleh rujuk huraian hadis, tapi hadis sahih Bukhari. Boleh cari hadis Nabi Sulaiman terlupa baca insya-Allah. Dia akan sentuh pasal hadis ni. Kalau kita fikir dengan otak, kita mungkin kata, betul ke Imam Bukhari himpunkan hadis ni dalam sahih dia? Betul ke hadis ni sahih? Nabi Sulaiman satu malam 90 orang isteri. Subhanallah. Tuan-tuan, dia jangan duk bayang akal dia. Akan ada orang yang dia kata, apalah Islam duk main cerita lagu ni punya cerita, apalah Muhammad tak ada kerja lain, Islam dah duk kena kutuk kok nu kat ni. Dia duk main cerita, dia pentam Nabi dia. Padahal Nabi dia tak pernah bercakap dengan hawa nafsu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang tu kena ingat betul-betul. Ada benda yang memang tak sampai di akal kita. Satu orang lelaki tiba-tiba boleh bersetubuh dengan 90 orang isteri. 90 tu pun jumlah yang kita dengar pelik dah. Pelik. Pasal zaman kita orang lelaki boleh beri 4. Nabi kita dalam satu masa ada 9 orang isteri. Ni sampai 90. Bahkan dalam riwayat tadi 1000 orang isteri. Banyak. Cuma yang sahihnya 90 tadi. Baik, yang tu pun dah pelik. Ni dalam satu malam bersama 90 orang isteri. Sat pi bilik isteri ni, sat pergi bilik isteri nu, bilik isteri nu. Ini benda yang pelik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kalau kita lontak cerita ni pada orang kafir atau pada munafik, depa ambil, depa bagi terus, smash terus. Macam feeder takraw, angkat bola, killer duk tunggu nak lipat. Apik kiri, ambil bola lambung, killer apik kanan, dia kira buah gulung. Jadi kalau kita pergi lempak cerita ni di tengah orang kafir, dia kata apalah apa. Ataupun orang Islam tapi hati dia tak ada iman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kena faham, Quran ni hidayah Allah saja.
Dia buat main cerita kot no, kadang-kadang melalui nabi dia yang bercakap benar, saja dia nak uji siapa yang beriman, siapa yang tak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Quran jadi hidayah untuk kita kalau kita benar-benar rasa dia hidayah, kalau kita hargai dia. Macam itulah juga Taurat jadi hidayah pada Bani Israel. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sambung sikit lagi ayat yang terakhir. Okey, apa? Pukul 9 lah, tak apa. Kita habis pukul 10 boleh. Baik, ayat yang terakhir kita baca firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Firman Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, kami jadikan bagi mereka itu a'immah. Bani Israel itu ada a'immah, maksud dia jamak pada imam, pemimpin-pemimpin. Kita panggil itu imam pasal dia pemimpin dalam solat. Yang ni Allah sebut kami jadikan pada Bani Israel tadi yang menerima Taurat, kami jadikan untuk mereka a'immah, pimpinan-pimpinan bagi mereka. Yang disebut di sini ja'alna minhum qadah wa qudwah yaqtadi bihim fil khair, kami jadikan untuk mereka kepala dan seorang yang jadi role model, seorang yang jadi contoh, yang memandu mereka ke arah kebaikan. Jadi sebagian ulama menyebut siapa dia? Nabi-nabi Bani Israel yang ramai. Zakaria, Yahya, ramai, paling ramai nabi daripada bangsa Bani Israel. Yahduna bi amrina, mereka ini memberi hidayah dengan arahan-arahan kami, yakni yad'una al-khalq ila ta'atina wa yurshidunahum ila ad-din bi amrina wa taklifina. Maksud yahduna bi amrina, mereka membawa hidayah dengan arahan kami, mereka menyeru makhluk kepada ketaatan kepada kami dan menunjukkan kepada makhluk ke atas agama dengan arahan kami dan dengan tugasan yang kami pikulkan kepada mereka. Lamma sabaru, dan Allah bagi pimpinan-pimpinan itu dengan sebab kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami yakin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam Bani Israel ada nabi-nabi. Dalam Bani Israel, keletak Nabi dalam pendapat ahli tafsir yang lain, atba', pengikut yang mereka ni memang bagus. Maksud dia ramai yang tergelincang, tapi ada yang menjadi a'immatan yahduna bi amrina, pimpinan-pimpinan yang mendapat hidayah dengan arahan kami, dengan kehendak kami. Lamma sabaru, atas kesabaran mereka ketika memikul dakwah itu, dan mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Bani Israel terkenal dengan kejahatan mereka, tapi ada di kalangan mereka orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang baik, macam dalam sebuah keluarga lah. Kadang-kadang tengok yang lain tak sama dengan adik yang kecil ni, yang ni pergi tahfiz. Hal lain tengok lah, tak sama, nampak tak sama langsung. Abang pakai lok pendek, hak kak rambut warna jermiah tak. Orang Penang terkenal dengan jingga, pasal dia kenal rapla jingga. Jingga, jermiah, orang Kedah sebut jermiah. Ungu, sama. Kak rambut warna jermiah, pening.
Baik. Jadi tiba-tiba ada seorang hak kecil tu jadi bagus. Pi tahfiz pun semua, boleh duk main surau, main baca Quran. Dengan hak lain nampak beza. Pasal Allah pilih muslimin muslimat rahmati Allah. Allah puji a'immatan ini, pimpinan-pimpinan Bani Israel ini, kerana mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa bangsa mereka ke arah agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang terkenal, di antaranya Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam, yang mana diceritakan bahawa dialah orang yang membawa kembali keagungan kepada Bani Israel di saat mereka dikeluarkan daripada Empire Babylon. So mereka dihalau keluar daripada Babil di Iraq ni, Babylon, maka dialah yang pimpin balik mereka supaya jadi kuat balik dan kembali berada dalam Babylon. Jadi oleh kerana itu Yahudi mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Sampai terah tu mereka punya mengagungkan Uzair, sedangkan Uzair tidak minta macam tu pun. Uzair tahu dia hanyalah Abdullah, bukan Ibnullah. Dia hanya hamba Allah, bukan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini nak abang, ada Bani Israel yang baik, yang Allah puji mereka, mereka sabar, mereka menarik makhluk lain, membawa panji-panji agama, walaupun bangsa mereka bangsa yang teruk, dan mereka dengan ayat-ayat kami sangat-sangat beriman. InsyaAllah panding kita sambung ayat yang seterusnya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat atas apa yang mereka berselisih padanya. Hak orang Yahudi dengan kita belaga tak, mereka kata kita tak betul, maka nanti Allah yang akan memutuskan siapa yang betul di akhirat kelak. Nanti kita sambung ayat tu insya-Allah. Kalau ada soalan dipersilakan. Encik Syarumbi dah. Awak duduk seorang tepi tu apa? Dia tak mau kawan ni. Oh nak bersandar. Ingat dia tak mau kawan. Ada soalan bapa insya-Allah. Kalau lepas raya soalan pun tak ada lagi. Ada encik ada soalan? Sila encik, sila. Apa nama ustaz? Ya. Kita berjiran kita mati, orang lelaki. Okey. Dia tu tapi rumah mereka orang muka jiran-jiran lelaki tu kita tengok. Salah ke tak agak? Okey. Okey, faham soalan tu? Suara makcik puas dengar tu surau. Suara pun sedap, tanya pun pandai. Itu yang kita sayang bulan lepas tak main tu. Baik, kita hidup berjiran. Tiba-tiba jiran tepi rumah kita, seorang lelaki, kita ni perempuan, meninggal dunia. Maka bila meninggal dunia, dia dikafankan, dimandikan dan dikafankan. Boleh ke dah kita tengok muka dia? Maka jawapannya, tidak menjadi apa-apa kesalahan untuk kita tengok muka jenazah tadi. Tak ada apa masalah untuk kita tengok muka jenazah tadi. Cuma jangan sampai berebut-rebut untuk tengok, cukup. Jangan sampai berebut-rebut untuk tengok. Jadi kalau tertengok kok jauh, tengoklah. Tapi kalau sampai nak pergi berebut, nak pergi tengok, itu tak payah. Baik, itu wallahu a'lam. Sama je. Ada soalan lain? Kawan-kawan kata tak boleh orang datang nanti dengan duk tengok. Setakat tengok kok jauh tu boleh. Tapi sampai duk pergi renung. Biji mata dia tu. Tak payah pergi tengok. Dia memang sunat tutup muka jenazah ketika mati, memang sunat. Tapi kadang-kadang dibukakan untuk adik-beradik terdekat. Kalau kita tengok tak menjadi kesalahan apa. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lain?
Habis tak ada apa no? Habis tak ada, jangan duk mereka soalan lagi, dia cari jumpa soalan pelik-pelik. Dia tak ada soalan, Nabi Ustaz duk tanya ada soalan lagi, dia duk mereka. Apa dia aku nak reka? Sudah. Lagi duduk reka-reka anjing menikah dengan dinosaur, apa jadi? Pening. Pasal dia tak ada soalan, dia duk fikir nak buat soalan apa ni. Tak ada betul lah, insya-Allah. Jadi kalau tak ada tak apa, kita berhenti tang ni dulu. Saya mengucapkan selamat meneruskan sambutan hari raya Aidilfitri, dan ada satu raya yang direka tapi bukanlah raya betul, raya puasa 6. Siapa yang puasa 6 maka kita ucapkan tahniah lah yang habis. Yang tak habis itu sempurnakanlah sampai habis. Kerana Nabi menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa sebulan Ramadan kemudiannya meneruskan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun. Sebagian ulama menghuraikan hadis ni membawa kefahaman bahawa setiap satu kebaikan yang kita buat digandakan 10 kali. Sebulan kita berpuasa, maksudnya lebih kurang 30 hari. 30 hari digandakan jadi 300. 10 kali ganda. Satu kebaikan jadi 10. Jadi oleh kerana kita puasa Ramadan 30 hari, maka jadilah gandaan dengan 10, 30 dan 10 jadi macam 300 hari puasa. Kemudian kita disuruh puasa 6 hari, 6 didarab dengan 10, maka jumlah dia 60. Maka 300 hari ditambahkan dengan 60 hari, jawapan dia 360 hari. Itulah maksud kana kasiyamid dahr, seakan-akan dia puasa setahun. Dan kata ulama, seakan-akan dia puasa fardu setahun. Seakan-akan dia puasa fardu setahun. Bayang, satu fardu 1000 sunnah. 1000 sunnah baru sama dengan satu fardu. Jadi untung. Cuma ada satu masalah yang baru, inilah yang saya sentuh sebelum kita tutup. Kita mendengar ada pandangan-pandangan yang ditebarkan kepada awam, iaitu kalau tak dan dalam bulan Syawal boleh sambung di bulan lain, contohnya Zulqa'dah dan sebagainya. Dia ada pandangan lagu tu, kalau tak dan bulan Syawal maka boleh puasa di bulan yang lain. Baik, kita sentuh sikit dalam beberapa minit lah ni. Memang ada pandangan lagu tu. Bahkan dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Imam Malik, Imam Malik lebih suka kalau puasa sunat Syawal tu dibuat pada bulan Zulhijjah, pada 10 hari terawal Zulhijjah. Tu dia tuan-tuan, daripada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah, puasa 6 hari dalam tu. Itu mazhab Maliki. Pasal apa? Depa kata sebenarnya Nabi sebut Syawal lepas puasa 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan, dia mengikutinya dengan 6 hari Syawal kerana memudahkan umat. Dia baru puasa, dia buka saat untuk hari raya, lepas tu dia puasa balik, mudah. Tapi kalau pergi bulan lain, dah lama dah perut ni tak berlapak, dia rasa payah sikit. Sebab itu Nabi sebut lepas daripada puasa Ramadan, siapa yang pergi buat 6 hari di bulan Syawal, Nabi sebut Syawal, sebenarnya bukan wajib dalam bulan Syawal, boleh bulan lain, kata Imam Malik. Cuma Nabi nak memudahkan, kita tengah duk berlapak dah, lepas tu hari raya, lepas tu sambung terus Syawal, senang. Kalau pergi Zulqa'dah ke Zulhijjah, Muharram, Safar, jadi susah. Sebab itu Imam Malik dia menyebutkan bahawa paling afdal puasa sunat Syawal tu pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Di antara tu pandangan Imam Malik. Kita jangan ikut. Boleh nak ikut, tapi kita tak mau jadi porak peranda dalam masyarakat yang tu. Jadi ada ustaz dia duduk tebak benda-benda lagu ni, jadi pening kan. Cuma
dalam mazhab kita sendiri, Ibn Hajar Al-Makki mengatakan boleh puasa di luar daripada Syawal. Contoh, hanya satu orang perempuan, dia dah buat daripada 17 Syawal, 18, 19, 20, katalah contoh ni, contoh 4 hari dah puasa. Biasanya tak mai haid, dia tahu man tak mai haid, tengok-tengok daripada 21 Syawal mai haid sampai habis Syawal. Allah, 2 hari tak ada buat. Nak buat macam mana? Maka Ibn Hajar Al-Makki atau Al-Haytami ni kata boleh puasa di bulan seterusnya, kerana dia memang darurat betul, dia nak lebih ke 6 hari. Boleh, tetapi tetap dia tidak mendapat ganjaran yang Nabi sebut tadi, seperti dia puasa setahun, tetap tak dapat. Maksud dia, hadis Nabi sebut siapa puasa Ramadan kemudian ikut dengan 6 hari Syawal, dia seakan-akan puasa setahun. Hak tu hanya untuk orang yang berjaya dalam bulan Syawal. Itulah pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia nak puasa baki lagi 2 hari, dia dah puasa 4 hari dah, dia nak tambah lagi 2, tak puaslah 4 hari, nak tambah lagi 2 dalam bulan lain, boleh. Cuma 2 hari itu jadi pahala sunat biasa, hak 4 hari ini pahala lebih, kerana dia betul-betul dalam bulan Syawal. Itu pandangan Ibn Hajar Al-Haytami. Baik muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi cerita dia mudah yang saya nak abang, walaupun pandangan banyak, tak payahlah puasa. Kalau dan bulan Syawal 4 hari cukup. Allah hitung pahala. Kalau 3 hari cukuplah. Tak payah ditambah ke bulan lain, tak payah ditambah ke bulan lain. Cuma kalau betul-betul dia ni memang tiap-tiap tahun duk buat 6 hari, dia berasa tahun ni awak jadi 4 atau pi haid tiba-tiba, maka puasa pilah bulan bulan Zulkaidah pun buat lagi 2 hari. Kalau dia betul-betul memang tak payah, dia tak puas, maka dia boleh buat, kerana dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan yang mengatakan boleh. Baik, rasanya cukup tahun tu. InsyaAllah kita jumpa pula pada bulan yang seterusnya. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang disandak atas lemah diri saya sendiri. Terima kasih pada Masjid Syahrumbi selaku penanya utama pada malam ini. InsyaAllah nanti boleh ambil hadiah daripada pihak perakam, insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa mereka yang menyayangi kami, dosa semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami di sini ya Allah. Bukakan dan luaskan untuk kami rezeki duniamu seluas-luasnya, dalam keadaan hati yang tidak henti mensyukurimu ya Allah, dalam keadaan hati yang tidak henti merinduimu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana ya Allah. Limpahkan dan anugerahkan untuk kami kekayaan yang sebenar-benarnya di sana ya Allah, kekayaan hakiki dan abadi. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.